baca doa sebelum belajar. Allahumma alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi sholli salli wa yassir amri wa lu'urata min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya ghani. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Okey, semua dah makan okey, jadi alhamdulillah hari ini kita dapat lagi berjumpa untuk kelas kita, kelas alat talian yang kita laksanakan secara PTPR lah. Jadi kepada rakan-rakan kita yang tak hadir pada waktu ni tak ada masalah. Dan sama juga macam kamu, kalau kamu tak dapat hadir selepas ni pun tak ada masalah, kamu boleh lihat rakaman nanti kita ada buat rakaman. Kamu boleh lihat dalam rakaman untuk kamu belajar kemudian nanti. Okey, jadi kita tengok semua dah ada buku teks Semua dah dapat buku teks. Ada lagi yang tak ambil buku teks tak? Kalau tak ambil buku teks tak apa. Ada? Tak ada? Okey, kalau tak ada tak apa, nanti cuma kita akan buat tarikh lain lah untuk kamu ambil buku teks. Tapi cikgu harap sekarang ni semua ada buku teks. Sebelum kita belajar, cikgu nak pastikan semua dah ada buku teks. Okey, jadi buku teks ni hari ni kita akan belajar tentang tajuk kemahiran saintifik. Jadi semua boleh rujuk presentation ataupun slide yang cikgu tunjukkan ni lah. Okey. Jadi hari ini kita akan belajar tentang tajuk kemahiran saintifik. Jadi kamu boleh buka buku teks muka surat 1. Semua keluarkan buku teks dan buka muka surat 1. Okey. Jadi kemahiran saintifik ni ada dua kemahiran saintifik ni ada dua. Dia ada kemahiran proses sains. Nampak cikgu tengok slide kat sini, boleh tunjuk cikgu, kamu boleh tengok slide. Okey, kemahiran proses sains dan juga kemahiran manipulatif sains. Okey, nampak tak? Okey. Lepas tu, kemahiran proses sains terbahagi kepada dua, iaitu asas dan bersepadu. Kemahiran proses sains ni ialah kemahiran yang melibatkan psikomotor. Psikomotor tu contohnya seperti mata kamu untuk melihat, lidah kamu untuk merasa, masin ke, manis ke, pahit ke. Lepas tu kamu punya tangan, kulit, sentuhan. Lepas tu telinga untuk mendengar, mata untuk melihat. Kita ada 6 deria. Jadi 6 deria tu ialah kita namakan dia kemahiran proses sains. Okey, lepas tu mengelas. Mengelas, macam hari tu kita dah bahagikan STEM. Ingat tak STEM? Kita ada STEM 3 segi dan STEM 4 segi. Okey, jadi kamu boleh rujuk buku teks kamu. Yang ini rumusan kepada kemahiran proses sains dan juga kemahiran manipulatif. Okey, lepas tu slide yang seterusnya adalah kemahiran proses sains. Yang ni cikgu akan bagi slide ni kepada kamu boleh tengok. Okey, nombor 1 ialah kemahiran memerhati. Okey, kemahiran memerhati, kamu buka muka surat 2. Kemahiran memerhati tu kamu buka muka surat 2, kamu tengok, itu kita namakan kemahiran memerhati. Contohnya gambar yang pertama, sudah lama saya perhatikan sampah sarap di sini. Semakin hari semakin banyak. Jadi ini menunjukkan bahawa dia telah membuat pemerhatian bahawa setiap hari sampah semakin banyak. Jadi bila dah banyak sampah, apa jadi? Lalat banyak, tikus banyak, lepas tu bau busuk. Jadi semuanya melibatkan diri bau, diri rasa, penglihatan, sentuhan dan pendenaran. Okey, nombor 2 ialah mengelas. Mengelas pula kamu boleh buka muka surat muka surat. Okey, cuba tengok. Okey, mengelas ni tak ada kat sini. Tak apa, muka surat. Tak apalah, cikgu terangkan tentang mengelas. Mengelas tu macam kita bahagikan binatang 2 kaki dengan binatang 3 kaki. Okey, dalam satu gambar dia akan bagi binatang-binatang tersebut.
Jadi kita kena bahagikan ataupun asingkan mereka mengikut ciri-ciri fizikal. Contohnya binatang 2 kaki 1 kumpulan, binatang 4 kaki 1 kumpulan. Okey, itu maksudnya mengelas. Mengelas ni tak ada masalah, senang je. Lepas tu kemahiran yang ketiga ialah mengukur menggunakan nombor. Minggu lepas pun cikgu dah tunjukkan, kita ambil pembaris, lepas tu kita ukur panjang meja, tebal buku. Itu kita menggunakan nombor. Okey, lepas tu yang keempat meramal. Okey, meramal ni pun kamu dah belajar tahun 3 tentang cuaca. Contoh dia, hari nak hujan. Kenapa hari nak hujan? Cuaca dah gelap. Itu maksudnya hari nak hujan. Okey, membuat inference pun sama, kita dah belajar. Sekarang kita tengok mentafsir data. Kita boleh tengok muka surat, kita tengok muka surat 6 dulu. Mengguna perhubungan ruang dan masa. Okey, muka surat 6. Dekat sini ada soalan nombor 6 ni, kamu tengok. Mengguna perhubungan ruang dan masa. Mengguna perhubungan ruang dan masa ni, contoh yang paling senang sekali, kamu tanam pokok. Kamu tanam pokok. Pokok tu hari pertama, dia tinggi ni. Lepas tu hari kedua, dia tinggi lagi. Bertambah ketinggian dia. Bila dah seminggu, dia bertambah lagi. Itu maksudnya perhubungan ruang dan masa. Lepas tu, dalam contoh ni, muka surat 6, dia tunjuk aiskrim cair. Aiskrim tu mula-mula dalam bentuk pepejal. Dia dalam bentuk pepejal, lepas tu selepas 10 minit, dia menjadi cecair. Lepas tu bila 20 minit, dia terus bertukar daripada pepejal kepada cecair. Itu maksudnya perhubungan ruang dan masa. Contoh kat situ pun dah dinyatakan bahawa aiskrim sudah berubah bentuk. Saiznya pun juga semakin kecil. Itu pemerhatian. Tetapi daripada minit pertama sehingga minit ke-20, itu kita namakan dia perhubungan ruang dan masa. Okey, sekarang ni kita tengok muka surat kemahiran yang ketujuh, iaitu kemahiran proses sains mengeksperimen. Kemahiran proses sains mengeksperimen, kamu boleh buka muka surat muka surat 16. Kamu buka muka surat 16. Okey, dah buka muka surat 16. Okey, jadi muka surat 16 ni menunjukkan bahawa kamu membuat eksperimen. Bila kamu buat eksperimen, ini adalah langkah-langkah kamu melaksanakan eksperimen. Langkah yang pertama ialah mengenal pasti masalah. Jadi apa masalah dia? Masalah kita ialah kenapa kereta A lebih laju daripada kereta B? Kenapa kereta A lebih laju daripada kereta B? Dah timbul masalah kat situ. Bila ada masalah, kita pun membuat hipotesis. Hipotesis ni ialah pernyataan umum. Maksudnya pernyataan umum ni semakin besar tayar, semakin besar saiz tayar, semakin bertambah kelajuan kereta. Jadi kereta A, kereta B, dia laju dan perlahan. Kenapa dia laju dan perlahan? Mungkin sebab saiz tayar, mungkin sebab permukaan jalan, ataupun capacity engine. Itu contoh dia lah. Jadi dalam tajuk ni, dalam muka surat 16, dia menunjukkan bahawa bagaimana kita, itulah, semakin bertambah bilangan adunan, semakin berkurang masa untuk gula melarut. Jadi eksperimen dia kat sini, dia kata, kenapa gula itu cepat larut? Kenapa gula cepat larut? Mungkin air banyak ataupun air sikit. Kalau air banyak, cepatlah larut. Kalau air sikit, lambatlah dia larut. Itu dia punya ni. Okey, lepas tu langkah ketiga, mengawal pun boleh ubah. Langkah keempat, menyenaraikan alat dan bahan. Langkah kelima, merancang langkah-langkah. Jadi itu adalah merupakan langkah-langkah sehinggalah kita membuat laporan. Itu adalah mengeksperimen. Kemahiran proses sains mengeksperimen. Okey, hipotesis pula. Bila kita nak buat hipotesis, kita mesti mengawal pemboleh ubah. Pemboleh ubah ada berapa? Pemboleh ubah ada 3. Yang pertama, pemboleh ubah dimalatkan, pemboleh ubah bergerak dimanipulasi,
Pemboleh ubah bergerak, balas. Untuk mengawal pemboleh ubah ni, kamu boleh tengok muka surat 12. Muka surat 12. Jadi muka surat 12 ni menunjukkan bahawa ada 3 pemboleh ubah. Yang pertama adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Yang kedua, pemboleh ubah dimalahkan. Dan yang ketiga adalah pemboleh ubah bergerak, balas. Okey. Jadi selepas mengawal pemboleh ubah, kamu membuat hipotesis. Okey, kita terus. Okey, yang ni mengawal pemboleh ubah dah mendefinisi secara operasi. Kalau mendefinisi secara operasi ni, kamu buka muka surat 10. Muka surat 10. Lepas tu mentafsir data, lepas tu berkomunikasi. Okey. Okey, mentafsir data ni contohnya diberi kamu satu graf ataupun satu data. Kita tengok muka surat 8. Muka surat 8 tu ada tunjuk bagaimana kita nak mentafsir data. Contohnya kita ada tempat burung A, B dan C. Okey, hari pertama 4 ekor burung dekat A. Lepas tu 2 ekor burung dekat C. Dekat B. Lepas tu 3 ekor burung dekat C. Jadi, lepas tu dia tanya, apakah tempat makanan yang paling banyak? Kat mana paling banyak pada hari pertama? Pada hari pertama yang paling banyak ialah A. Lepas tu hari kelima, dekat mana yang paling banyak? Dekat A juga. Jadi itu ya, kita nak mentafsir data berdasarkan jadual. Itu namanya jadual. Lepas tu kita tengok muka surat 9 pula, carta pai. Kita ada jenis carta ataupun jadual. Lepas tu kita ada carta pai, carta palang dan juga kita ada carta alih. Carta alih ni ialah cara haiwan membiak. Ini contoh kita nak buat pengelasan. Kalau kita nak buat pengelasan, macam ni contoh yang paling mudah sekali untuk kita buat pengelasan. Haiwan yang bertelur dan haiwan yang melahirkan anak. Okey, carta pai pula. Kita tengok dekat carta pai. Cara murid datang ke sekolah. Muka surat 9. Cara murid datang ke sekolah. Jadi soalan dia, bilangan murid yang manakah yang paling ramai? Kita nak tengok cara apa yang paling banyak. Cara apa? Menaiki bas. Jadi murid datang ke sekolah paling sikit sekali menggunakan cara apa? Berjalan kaki. Itu maksudnya kemahiran proses sains mentafsir data. Kemahiran berkomunikasi pula ialah kamu tengok muka surat kemahiran berkomunikasi. Sama jugalah macam kamu buat carta macam ni. Muka surat 9 tu. Kamu dibagi data, lepas tu kamu kena menerangkan data tersebut. Kamu terangkan dalam bentuk lain. Contohnya cikgu bagi nombor, kamu buat dalam bentuk jadual. Kamu buat dalam bentuk lukisan. Kamu buat dalam bentuk gambar rajah. Macam muka surat 9 tu. Itu maksudnya berkomunikasi. Jadi kemahiran proses sains semua sekali yang kamu kena belajar ialah 12. 12 kemahiran proses sains. Semuanya ada dalam buku teks. Jadi kalau cikgu tanya apakah itu mentafsir data, kamu buka dalam buku surat 8 dan kamu baca tentang mentafsir data. Okey Okey, jadi nanti cikgu akan bagi link bagaimana kamu nak buat benda-benda ni semua. Link tersebut kamu boleh rujuk dekat dalam grup ataupun Google Classroom selepas ni. Okey. Sekarang kita tengok contoh menggunakan perhubungan ruang dan masa. Okey, ini contoh dia. Perhubungan ruang dan masa ialah kemahiran memperihal perubahan dalam urutan masa. Dalam urutan masa. Sebagai contoh, gambar rajah ni lah dia tunjuk. Mula-mula sekali aiskrim ni dalam bentuk pepejal. Minit pertama dia keras. Keras itu pepejal. Lepas tu selepas 20 minit,
dia akan berubah menjadi cair. Ha. Tadi cikgu tunjuk gambar ni, nampak tak? Nampak? Gambar aiskrim, nampak tak gambar aiskrim? Nampak. Nampak Okey, kita sambung balik gambar aiskrim tadi Muka surat apa gambar aiskrim tu? 6. Surat 6 Okey, jadi semua buka muka surat 6. Okey, bagus. Kita tengok balik muka surat 6. Okey, cikgu tunjuk balik gambar tadi. Nampak. Okey. Nampak semua? Okey. Kalau tak nampak bagi tahu Okey. Jadi muka surat 6 ni kamu tengok kita nak cerita tentang perubahan ruang dan masa. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua ialah penanaman biji benih. Kita tanam biji benih, contohnya kacang hijau. Kita letak hari pertama dia jadi biji. Lepas tu selepas seminggu dia akan jadi pokok. Maksudnya perubahan bentuk dalam urutan masa. Ingat urutan masa. Okey, kemahiran yang seterusnya ialah mentafsir data. Ni mentafsir data yang cikgu terangkan tadi. Okey, contoh dia kamu diberi graf. Kamu diberi graf macam ni. Lepas tu soalan dia berdasarkan graf. Soalan yang kita bagi berdasarkan graf. Kereta mainan mana jarak yang dilalui paling banyak? Okey, siapa boleh bagi tahu kereta mainan mana yang paling banyak jarak dia? Siapa nak bagi jawapan? Apa? Kereta mainan mana yang paling jauh? Okey, bagus. Okey, siapa nak jawab dia boleh buka mikrofon lepas tu tutup balik. Tak ada masalah. Okey. Jadi ini maksudnya mentafsir data. Kereta mainan E jarak paling sikit. Maksud dia okey, itu mentafsir data berdasarkan graf. Okey, sekarang kita tengok kemahiran yang seterusnya ialah mengawal pemboleh ubah. Okey, pemboleh ubah dia apa yang kita nak kawal dekat sini? Kita nak bagi dia sama je. Itu adalah pemboleh ubah dimalarkan. Okey, pemboleh ubah ada 3 pemboleh ubah ada 3 pemboleh ubah yang pertama, pemboleh ubah dimalarkan. Nampak ni? Dimalarkan. Kita nak samakan apa? Sebelum kita buat kajian, kita samakan pokok, kita samakan tempat dia tanam. Lepas tu kita letakkan di tempat ni yang sama supaya dia dapat cahaya matahari yang sama. Itu pemboleh ubah dimalarkan. Jadi dimalarkan ni maksudnya yang kita kekalkan, yang kita kekalkan kat sini. Okey, itu pemboleh ubah dimalarkan. Lepas tu pemboleh ubah dimanipulasi. Apa yang kita nak uji? Apa yang kita nak uji? Jadi kita nak uji kat sini ialah bilangan kuantiti air. Ni 1, ni 3. Jadi kenapa kita letak 1, kenapa kita letak 3? Kita nak tengok pokok yang mana yang akan hidup subur. Pokok yang 1 air ke ataupun yang 3 air. Itu namanya pemboleh ubah dimanipulasi. Okey, yang ini pula ialah pemboleh ubah bergerak balas. Pemboleh ubah bergerak balas, kita nak tengok. Okey, tadi ni pokok ni 1 air. Ingat tak? Pokok ni kita letak 1 air. Pokok ni pula kita letak berapa? 3 air. Jadi pokok mana yang subur? Pokok Faris ke pokok Melan? Pokok Faris. Melan. Pokok Melan. Kenapa Melan? Sebab dia kita letak sangat air. kita letak air yang banyak. Jadi dia hidup subur. Tapi air pun tak boleh banyak-banyak. Nanti
pokok akan mati. Okey, faham? Okey, bagus. Sekarang kita tengok sini definisi secara operasi. Yang ini pula definisi secara operasi ni adalah pemulia ubah bergerak balas. Apa pemulia ubah bergerak balas kat sini? Dia tulis kat sini ialah keupayaan menyerap air. Nampak ni? Keupayaan menyerap air. Jadi A, B, C. Jadi kita tengok muka surat definisi secara operasi ni. Kita tengok muka surat. Muka surat 10. Kita tengok muka surat 10. Tu dia. Jadi yang terakhir sekali dia dah bagi jawapan dia. Definisi secara operasi keupayaan bahan menyerap air paling tinggi ialah isi padu air yang tinggal. Jadi kalau C ni isi padu dia sikit, maksudnya dia serap air banyak. Kalau A ni dia air dia banyak. Lepas kita letak kertas ataupun bahan ni kita letak kat sini, air dia banyak. Lepas tu yang ni C, air dia sikit. Jadi tentulah C yang menyerap air lebih banyak daripada A. Faham Kalau air sikit, jadi dia serap air banyak. Okey. Jadi seterusnya hipotesis tadi cikgu dah terangkan. Kamu tengok balik macam mana kita nak buat hipotesis, kemahiran manipulasi dengan kemahiran bergerak balas. Okey, yang ini pula tentang kemahiran proses sains. Kemahiran proses sains. Kemahiran proses sains mengeksperimen. Jadi ini adalah langkah-langkah bagaimana kita nak melaksanakan eksperimen. Tadi pun cikgu dah terang, mula-mula kena pasti masalah, kita buat pernyataan hipotesis, lepas tu kita merancang eksperimen, kita laksanakan eksperimen. Lepas kita laksanakan, kita kumpul data. Lepas kita kumpul data, kita analisis data. Macam ni kita kumpul data, kita tengok keputusan eksperimen. Lepas tu bila kita analisis, kita tafsir pula data. Jadi semua sekali dalam mengeksperimen ni ada kemahiran proses sains. Jadi kemahiran proses sains yang kita belajar ada 12 tu, semuanya akan dimasukkan dalam mengeksperimen. Okey. Jadi terus kepada soalan. Soalan 1, soalan 2, soalan 3. Okey, nampak tak soalan ni? Nampak tak soalan? Tengok. Baru nampak. Nampak Jadi kalau nampak soalan ni, cikgu nak kamu buat soalan ni dalam masa 5 minit. Tak payah salin soalan. Buat jawapan je. Nanti cikgu nak tanya seorang-seorang. Soalan 1, soalan 2 dan soalan 3. Okey, cikgu bagi masa 5 minit. Buat sekarang. Tak perlu salin soalan. Cikgu tak nampak. Tak nampak? Cikgu dalam muka apa? Pakai. Tak payah, tak payah. Cikgu dalam muka ni Tak kisah. Cikgu dalam muka berapa? Tak payah dalam buku pun tak apa. Kamu salin dekat nota pun tak apa. Hanya cikgu, salin apa? Salin. Salin lah. Mana buku? Saya selalu pakai mana panjang ke? Saya selalu Nampak ke tak? saya ambil buku panjang. Buat cikgu. Nampak okey. Tak perlu salin soalan tak payah salin soalan.
Okey. Soalan yang ya, Cikgu boleh tengok dalam buku teks ke cikgu? boleh, tak ada masalah. Okey, selain jadual, apakah cara yang murid boleh gunakan untuk kongsi data? Selain jadual, apakah cara murid untuk berkongsi data? Itu yang pertama. Lepas tu, apakah kemahiran yang digunakan? Kalau jadual tu, kemahiran apa? Kemahiran memerhati ke? Kemahiran mengelas ke? Kemahiran membuat inference ke? Okey, itu soalan pertama. Soalan kedua pula, semasa membuat penyiasatan, apakah perkara yang kita kena buat selepas mengenal pasti masalah? Selepas kenal pasti masalah dan membuat penyataan masalah, apa yang kita kena buat? Kena tafsir data ke? Kena jalankan eksperimen ke? Lepas tu, apakah yang perlu ada dalam membuat hipotesis? Mesti ada apa? Soalan yang ketiga pula, apakah yang dimaksudkan dengan mendefinisi secara operasi? Semua ada dalam buku teks. Tak payah saling soalan buat jawapan je. Okey, ada 2 minit lagi. Boleh tak ni? Okey, soalan 1. Siapa nak cuba? Siapa nak cuba, dia buka mikrofon. Okey, cikgu bagi cikgu bagi panduan. Okey, kamu boleh buka muka surat. Sembilan. Boleh buka muka surat 9. Okey. Siapa nak cuba soalan 1? Selain daripada jadual, apakah cara kita boleh berkongsi data? Cepat. Catapai. Catapai. Okey, bagus. Selain daripada catapai, Alia? Alia nak cuba tak? Ayu Sarah? Catapai lagi? Carta Palang. Carta Palang. Okey, bagus. Jaka? Apa? Carta pengelasan. Okey, bagus. Okey, sekarang soalan yang bawah tu. Apakah kemahiran yang digunakan untuk berkongsi data? Apa kemahiran apa? Kita nak kongsi data tu, apa kemahiran yang kita gunakan? Cepat. Adin.
Apa kemahiran yang kita gunakan untuk berkongsi data? Mentafsir data. Oh, bukan. Bukan mentafsir data. Sekarang ni kita dah ada data. Kita nak kongsi dengan kawan kita. Kita guna jadual, kita guna graf, kita guna carta. Apa kemahiran dia tu yang kita namakan? Okey, Arzila. Dia angkat tangan tu. Apa dia? Okey, jawapan dia adalah kemahiran berkomunikasi. Kita buat graf, kita kongsi dengan kawan kita. Itu maksudnya berkomunikasi. Okey, faham Okey, itu maksudnya komunikasi. Okey, soalan yang kedua. Semasa membuat penyiasatan, penyiasatan ni membuat eksperimen. Jadi kita buka buku teks, muka surat berapa? Nak buat eksperimen ni. Muka surat 16. Kita buka muka surat 16. ASK apa ASK? Okey. Tapi apa ASK? Menjalankan eksperimen. Bagus. Menjalankan eksperimen RBT ataupun ASK? Okey, lepas tu dia tanya, apakah perkara yang kita kena buat selepas kita kenal pasti masalah dan membuat penyataan masalah? Kita kena buat apa selepas tu? Membuat hipotesis. Ya, bagus. Membuat hipotesis. Jadi langkah yang pertama kita buat penyata masalah. Lepas tu langkah yang kedua kita membuat hipotesis. Okey. Sekarang ni cikgu nak tanya pula. Apakah yang perlu ada dalam membuat hipotesis? Apa yang perlu ada semasa kita buat hipotesis? Okey, kamu boleh buka muka surat 15. Apa yang kita perlu ada untuk buat hipotesis? Muka surat 15 muka surat 15. Apa yang kita perlu? Air gula. Okey, air gula tu apa? Okey, cuba tengok perenggan yang bawah sekali. Ada dua perkara kita kena ada sebelum kita buat hipotesis. Apa dia? Buat uji kaji. Buat uji kaji. Okey. Boleh ubah yang dimanipulasi. Ya, bagus. Pemboleh ubah dimanipulasi. Lagi satu. Ada dua tu. Boleh ubah yang dimanipulasi. Yes, betul. Okey, itu satu. Apa lagi satu? Ubah yang bergerak balas. Okey, bagus. Sekarang kamu gariskan dua perkataan tu. Pemboleh ubah dimanipulasi dengan pemboleh ubah bergerak balas. Alhamdulillah. Jadi itu adalah dua perkara yang kita kena ada sebelum kita membuat hipotesis. Nampak tak? Semua kemahiran proses sains semua ada dalam mengeksperimen. Kalau kamu nak buat eksperimen, kamu kena tahu semua pemboleh kemahiran proses sains tadi. Okey, faham Okey, bagus. Jadi soalan yang ketiga. Apakah maksud mendefinisi secara operasi? Okey, siapa nak bagi tahu cikgu? Muka surat berapa? Muka surat 10. Okey. Atas sekali jawapan dia. Apa? Mendefinisi Operasi. Okey, apa dia maksud dia? kemahiran memberikan definisi tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dapat dilakukan dan perhatikan. Okey, bagus. Itu jawapan dia. Jawapan dia ialah
tentang satu konsep. Tentang satu konsep yang dapat diperhatikan. Contohnya tadi kita tengok, contoh dia bahan tu ada 3. Ada 3 bahan untuk digunakan menyerap air. Mungkin bahan A, bahan B, bahan C. Dia ada 3 bahan yang kita gunakan untuk menyerap air. Itu maksudnya definisi secara populasi. Okey, bagus. Sekarang kita tengok kemahiran manipulatif sains. Okey, ni dia. Kemahiran manipulatif sains kat tepi ni. Nampak Okey, kalau nak tengok kemahiran manipulatif sains dekat dalam buku teks dia tak ada. Sebab apa? Kamu dah belajar masa tahun 3. Jadi cikgu nak terangkan sikit je untuk manipulatif sains. Okey. Bila kita dah buat eksperimen apa semua, yang pertama sekali kita kena bersihkan alat. Itu maksudnya kemahiran manipulatif sains. Kita nak simpan, lepas tu kita nak susun, kita nak keringkan. Itu maksudnya kemahiran manipulatif sains yang pertama. Kemahiran manipulatif sains yang kedua ialah kita mengendalikan spesimen. Mengendalikan spesimen ni maksudnya kalau kita guna pokok, kita kena jaga pokok tu elok-elok. Kita kena siram, kita kena letak tempat yang sepatutnya. Itu maksudnya mengendalikan spesimen. Lepas tu yang ketiga, mengguna dan mengendalikan alat dengan betul. Mengguna dan mengendalikan peralatan dengan betul. Maksudnya kita kena jaga-jaga dan berhati-hati. Tak boleh guna barang-barang kaca tu dengan keadaan yang tidak selamat. Okey, lepas tu yang keempat, melakar spesimen. Melakar spesimen dan melakar peralatan. Ada 2 satu melakar spesimen, satu lagi melakar peralatan. Okey, dan yang kelima menyimpan. Dah guna dengan selamat, bersihkan. Lepas bersihkan kamu simpan. Itu maksudnya kemahiran manipulatif. Jadi kemahiran manipulatif ni sangat penting bila kamu pergi ke makmal sains. Jadi kalau kamu pergi makmal sains, kamu tak jaga elok-elok, kamu dah guna kamu letak mengata-kata, nanti akan membahayakan kamu juga. Itu maksudnya kemahiran manipulatif. Okey, yang ni jadi secara rumusan dia apa yang kita belajar hari ni ialah kemahiran saintifik. Kemahiran saintifik ada 2. Yang pertama kemahiran proses sains dan yang pertama kemahiran proses, yang kedua ialah kemahiran manipulatif sains. Okey, semuanya ada dalam buku teks. Jadi kamu boleh tengok dalam buku teks. Okey, sekarang buka buku teks. Muka surat kita tengok. Ni dia. Muka surat 4. Kamu buka muka surat 4. Yang ni cikgu nak kamu buat projek ni muka surat 4. Payung terjun. Apa dia? Payung terjun. Apa bahan-bahan dia? Yang pertama gunting, pisau, pembaris, kertas suring, benang, klip kertas, batu, jam randi ataupun pita pelekat. Jadi kalau tak ada kertas suring, tak ada masalah. Kamu boleh gunakan plastik. Kamu boleh gunakan plastik untuk jadikan dia payung. Plastik tu kamu tengoklah plastik yang sesuai untuk kamu gunakan membuat payung terjun. Jadi langkah-langkah dia kamu boleh ikut langkah 1, langkah 2, langkah 3 dan langkah 4. Jadi okey, jadi sekarang ni siapa yang dah siap, cikgu nak kamu tangkap gambar. Cikgu nak kamu tangkap gambar dan hantarkan dalam grup kita. Okey, itu saja kerja rumah kamu. Itu saja kerja rumah kamu. Jadi apa-apa semua cikgu akan masukkan kat dalam Google Classroom dan untuk kamu revise balik apa yang kita dah belajar pada hari ini. Jadi semua ni kita dah rekod, jadi tak ada masalah. Kamu tengok balik apa yang cikgu dah ajar kamu pada hari ini.
Okey. Okey, jadi ni mana nampak tak buku teks ni? Nampak? Okey. Tak nampak. Tak nampak. Tak apa. Okey. Ni nampak tak? Buku teks aku tunjuk ni. Ni kan. Muka surat 4. Nampak muka surat 4? Ni muka surat 4 kan? Jadi muka surat 4 ni kamu tengok kamu nak buat payung terjun. Jadi payung terjun ni kamu buat, bila dah siap payung terjun yang kamu buat, kamu tangkap gambar dan hantar dalam YouTube. Macam ni cara gambar. Ini contoh payung terjun yang saya dah buat cikgu. Tak nampak cikgu. Okey. Cikgu, paling terjun tu kena buat ke? Ya, kena buat. Penat aku cakap. Okey, kamu kena buat payung terjun tu untuk projek kamu. Jadi kamu dah siap payung terjun tu, kamu tangkap gambar dan tunjuk pada cikgu. Siapa yang boleh rakam video payung terjun tu, kamu lepaskan dia kembang cantik, lagi bagus. Boleh tak ni? Baik cikgu. Jadi itu je kerja rumah. Tak payah buat benda lain. Buat payung terjun. Susah kan nak buat payung terjun ni? Senang. Okey, jadi mesti ada rekod. Kalau siapa gambar pun okey, tapi siapa yang nak buat video pun boleh. Okey, ada soalan? Ada. Tak ada Okey, jadi hari minggu ni ini last kita kelas sebab hari Khamis cuti term, jadi kita tak ada kelas. Jadi kita akan jumpa lagi minggu depan pada hari Jumaat, hari Selasa hari Selasa pada hari Jumaat minggu depan. Okey, ada soalan nak tanya? Ada. Okey, ada berapa kemahiran yang kita belajar hari ni? Dua ke empat? Okey, ada 2 kemahiran saintifik, ada 2. Yang pertama kemahiran proses sains, yang kedua kemahiran manipulatif sains. Okey, semuanya kamu boleh duduk balik dekat dalam grup. Okey, slide tadi cikgu akan bagi, kamu boleh print atau simpan untuk kamu baca. Okey, apa kerja rumah kita pada hari ni? Buat payung terjun. Buat payung terjun. Okey. Dah siap je hantar gambar dan juga video. Hantar gambar ataupun video. Okey. Ada soalan? Ada. Okey, jadi sebelum kita sebelum kita berhenti, cikgu ingatkan lagi kamu kena jaga keselamatan diri. Jangan apa? Jangan keluar. Jangan keluar rumah pergi main kat luar semua. Jaga SOP. Ni siapa ni, adik dia nangis ni. Dia cikgu cakap dulu, nanti kamu cakap dengan kawan, tak ada masalah. Okey. Lepas ni cikgu bagi kamu peluang cakap Okey. Lepas ni siapkan kamu kerja payung terjun semua. Lepas tu nak rehat boleh rehat. Lepas tu hantar gambar ataupun video. Tak kisah, esok pun boleh, lusa pun boleh. Jangan keluar rumah, jaga penting, sentiasa pakai pelitup muka. Okey Okey, jadi itu je setakat hari ni. Cikgu minta maaf jika ada sebarang kekurangan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Yes.